Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kesempatan untuk kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran hari ini. Baik. Hari ini kita akan belajar ataupun kita akan berbincang berkaitan dengan tajuk tayamum. Anda masih lagi bersama dengan saya Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Ismail. Baik, kita tengok apakah pengertian dan apakah dalil yang membolehkan kita bertayamum yang disebut dalam Al-Quran. Baik, kamu tengok, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 103. Apakah pengertian tayamum? Tayamum ini bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Apa dia tayamum? Tayamum ini kita sapu debu tanah yang bersih, yang suci ke muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan adanya niat dan tentulah mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Baik. Apakah dalil yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertayamum? Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah sebut falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maksudnya, sedangkan kamu tidak mempunyai air ataupun kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah atau debu yang suci. Baik. Baik, kita tengok pula muka surat sebelah. Kita tengok apakah rukun tayamum, apakah sunat tayamum dan sebab-sebab mengharuskan tayamum. Kita akan tengok. Ini rukun tayamum. Rukun tayamum. Rukun tayamum ni ada 4 perkara. Yang pertama, mestilah niat. Nawaitu tayammuma liistibahati fardhi salah lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Nombor 2, sapu debu tanah ke muka. Nombor 3, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang ketiga, sapu debu tanah kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan nombor 4, rukun keempat ialah tertib. Ikut turutan ini. Jangan kamu selang-seli. Kamu sapu tangan dulu baru sapu muka, tak boleh. Ataupun kamu sapu muka dulu baru niat pun tak boleh. Kena ikutan dia. Ataupun kita ikut urutan yang betul. Itu namanya tertib. Baik. Kita tengok sunat tayamum. Sunat tayamum ini ada 7. Yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, menyapu muka di atas menyapu muka dari atas ke bawah. Daripada atas ni ke bawah. Bukan daripada bawah naik atas. Kita mula daripada atas turun ke bawah. Nombor 3, menipiskan debu tanah pada tapak tangan. Kita kena tipiskan tapak tangan kita yang ada debu tu. Kita jangan bagi tebal sangat debu tu. Yang nombor 4, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Nanti Ustaz akan tunjuk cara kepada kamu nanti pada pertemuan akan datang. Nombor 5, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Nombor 7, menghadap kiblat. Dan nombor 6, menghadap kiblat. Nombor 7, membaca doa wuduk serta setelah selesai bertayamum, baca doa wuduk. Baik, itu sunat tayamum. Kita tengok pula sebab-sebab mengharuskan tayamum. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum ini ada 5. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencari dah. Kita dah cari merata dah, tapi tidak ada air lagi. Maka kita haruskan bertayamum. Nombor 2, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ada air tapi tak cukup. Kalau kita minum, kita guna untuk bertayamum, guna untuk berwuduk, maka kita tak cukup keperluan untuk diri kita
dan haiwan ternakan kita. Maka diharuskan bertayamum. Nombor 3, jarak tempat ada air terlalu jauh. Kita tahu bahawa kat sana tu, jauh sana tu ada air, tapi nak pergi tu memakan masa yang lama. Nombor 4, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit ataupun musuh ada berdekatan dengan air. Kita ada musuh duduk tunggu kat tempat ada air tu, takut dia bunuh kita, maka kita bertayamum. Ataupun kita sakit yang tak boleh menggunakan air, maka diharuskan bertayamum. Nombor 5, cuaca terlampau sejuk sehingga memudaratkan. Di tempat-tempat yang terlampau sejuk yang suhunya negatif lebih, maka nak ambil air, dia boleh membuatkan badan kita jadi sakit, maka diharuskan bertayamum. Baik, kita tengok syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yang sini ni. Ni syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Bila dah masuk waktu solat, cari air, air tak jumpa, air tak ada, maka bertayamum. Kalau dalam waktu solat tu masih ada lagi air, ataupun dalam waktu solat tu tiba-tiba dekat nak hujung tu ada air hujan turun ke apakah, maka tak boleh kita bertayamum. Kita kena ambil wuduk. Bila dalam waktu solat tu cari dah tak jumpa, maka kita harus tayamum. Nombor 2, masuk waktu solat. Kita nak bertayamum ni, tahu dah solat apa. Waktu zuhur, kita kena ambil tayamum sekali. Waktu asar, kita akan ambil tayamum sekali. Nombor 3, menggunakan debu tanah yang suci. Tak boleh guna debu tanah yang ada najis dalam tu, ada tek kucing ke, ada apakah. Tak boleh. Yang nombor 4, menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau badan kita ada najis, kita hilangkan, kita buangkan. Baik, itu syarat-syarat tayamum. Baik, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan sesuatu perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya macam kentut atau kita sentuh orang perempuan yang bukan mahram kita, maka dia membatalkan wuduk, maka begitu juga batalnya tayamum. Nombor 2, adanya air selepas bertayamum sebelum solat. Kita nak solat, tiba-tiba hujan turun, ada air. Jadi kita kena ambil wuduk. Tayamum yang kita buat tadi terbatal. Baik. Nombor 3, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Penyakit yang tak boleh menggunakan air, kita dah sembuh hari tu, maka kita tak boleh dah bertayamum dah. Kita kena menggunakan air untuk berwuduk. Nombor 4, telah luput waktu solat. Kita nak solat zuhur, tiba-tiba kita nak ambil bertayamum untuk solat zuhur, habis dah waktu solat zuhur, maka tayamum untuk solat zuhur itu tak boleh pakai dah. Batal dah. Baik, dan nombor 5, dia murtad, iaitu keluar daripada agama Islam. Baik, itu saja penerangan Ustaz berkaitan dengan tajuk kita tayamum. Mudah-mudahan kamu dapat faham dan kamu dapat amalkan. Baik, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.